Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya seperti biasalah di Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku. Dan mungkin ramai yang bersetuju bahawa persoalan yang sedang bermain di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan parti-parti politik di Malaysia, di kalangan ahli-ahli parti politik sendiri pun sudah pun mula mempersoalkan satu persoalan yang cukup menarik. Bila PRU 15 akan diadakan? Inilah topik yang kita pilih hari ini, iaitu kompromi politik dan keutamaan negara. Kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Jadi Doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik. Orang kampung punya kita ni. Ya. Kita bertemu di sini juga kan. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya macam saya katakan, ini merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, kami amat alu-alukan kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan tersendiri bila ingin mengetahui bilalah agaknya PRU 15 akan diadakan. Jadi kongsilah pandangan dan juga pendapat anda, dan kami sediakan seperti biasa dua talian sebenarnya kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, kita dapatkan dulu pandangan daripada Dr. Muhammad Taufik berkaitan dengan isu yang kita pilih ini, kompromi politik dan keutamaan negara. Mana yang lebih penting sebenarnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Haji dan kepada Bernama. Ya. Dan terima kasih juga kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Sudah pasti kita melihat apa yang berlaku hari ini sebenarnya adalah rentetan daripada langkah Sheraton. Ya. Kalau kita sebenarnya masih mengekalkan kestabilan politik dalam PRU 2018 yang lalu, saya lihat tidak ada politicking ataupun keadaan-keadaan getir apa yang kita hadapi waktu ini. Kerana dalam mentadbir sebuah negara kita memerlukan kestabilan politik, kerana kestabilan politik itu sebenarnya adalah satu teras kepada bagaimana untuk kita menggerakkan negara, yang pertama. Yang kedua, untuk kita memastikan bahawa dasar-dasar tentang ekonomi, sosial dan apa sahaja berkaitan dengan rakyat itu mampu kita laksanakan dengan keadaan yang cukup baik. Tetapi kita kena terima, inilah sebenarnya realiti politik negara yang tidak senang dengan keamanan, kestabilan politik ataupun keadaan rakyat itu sendiri. Maka mahu tidak mahu kita berhadapan dengan kemelut daripada satu tahun kepada tahun yang baru dalam keadaan COVID yang sedia ada. Maka bagi saya yang paling penting hari ini bagaimana untuk kita mencari formula untuk memastikan bahawa keamanan politik ataupun kestabilan politik yang kita kecapi sebelum ini, sebelum tahun 2018 itu kembali wujud di negara kita. Yang pasti saya lihat bagaimana untuk kita menyelesaikan, bukan untuk kita bergaduh lagi bila dan apa saja yang boleh kita lakukan untuk kita reset semula politik negara. Kita dalam keadaan kucak-kacir. Saya bersetuju dengan pandangan awam yang pada hari ini gelisah dengan keadaan harga barang yang tidak menentu. Kemudiannya kita lihat dengan kadar gaji yang tidak meningkat. Rakyat memikirkan tentang apa yang nak dimakan pada esok hari. Maka mahu tidak mahu kita memerlukan satu riset politik, dan bagi saya pilihan raya lah jawapan yang cukup tepat. Tetapi bila kita nak langsungkan pilihan raya itu, sudah pasti jawapan itu sudah ada pada Perdana Menteri. Tetapi kita sebagai penganalisi ataupun pemerhati politik dan sebagai rakyat bawahan, kita berteka-teki untuk mencari keselesaan jawapan supaya kita dapat meneruskan kehidupan. Dan dalam tempoh yang ada hari ini sehingga Julai tahun depan, saya melihat bahawa kita tidak boleh lewatkan dan tidak boleh tergesa-gesa. Kerana untuk
menganjurkan sebuah pilihan raya ini bukan seperti pesta sekolah ataupun pesta yang sekecil-kecil yang tidak memerlukan bajet, ya, yang memerlukan kaki tangan, kemudian kita memerlukan satu strategi politik bukan sahaja daripada pihak kerajaan tapi juga daripada pihak parti-parti pembangkang juga mereka nak bersedia berhadapan PRU15. Tapi sesuatu yang penting juga Doktor, kalau kita ikuti perkembangan politik semasa lah, sebenarnya ada desakan daripada parti-parti politik yang mahukan supaya PRU15 ini diadakan secepat mungkin atas alasan bahawa ianya boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ketika ini. Sejauh mana tepat ataupun tidaknya pandangan seperti ini? Dalam kita terus kepada parti politik tersebut, ya, saya sangat suka untuk kita terus dan langsung menyentuh kepada parti politik mana. Saya melihat dalam UMNO itu sendiri, ya, terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan Putrajaya dan kumpulan G15. Ya, sudah pasti ini dalam peristiwa kali pertama politik negara, sejarah politik negara, bukan seorang presiden UMNO, ya, menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau budaya politik ataupun tradisi politik sebelum ini yang mengekalkan tradisi, iaitu presiden mestilah menjadi Perdana Menteri. Tetapi setelah berlakunya langkah Sheraton dan apa sahaja kemudiannya sehingga membuka ruang kepada Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, itu mengejutkan politik UMNO sendiri. Dan mahu tidak mahu mereka perlu kompromi, kerana jika mereka terus bergelut untuk meletakkan presiden sebagai Perdana Menteri, sudah pasti Pakatan Harapan akan mendapat peluang sebagai kerajaan dan kekal sebagai kerajaan seperti tahun 2018 yang lalu. Maka saya melihat iaitu kita nak kumpulan mana, nak menyokong mana. Tapi saya bersetuju kalau kerajaan yang dibentuk sebenarnya kerajaan yang ada mandat yang kuat, yang pertama. Dan ada kumpulan yang mahukan pilihan raya segera itu. Sudah pasti itu sebenarnya melibatkan kepentingan politik. Kalau kita lihat sebenarnya tidak masuk akal seorang ahli politik atau ahli parlimen tidak ada cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, semua ahli parlimen, ya, ahli politik sebenarnya mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, kerana itu adalah matlamat yang paling tertinggi dalam politik negara. Dan desakan untuk mengadakan pilihan raya, saya lihat untuk mengembalikan mandat yang besar kepada Barisan Nasional. Jawapan itu ada pada rakyat. Ya, rakyat sudah tahu jika adakan pilihan raya dalam keadaan sebulan ataupun 2 bulan, ya, sudah pasti ini akan memberi kelebihan kepada UMNO BN untuk kembali dengan mandat yang besar. Tapi keyakinan Doktor sendirilah sebagai seorang penganalisis politik, ya, apakah Doktor merasakan bahawa kalaulah pilihan raya diadakan secepat mungkin seperti apa yang didesak oleh UMNO sendiri, apakah mereka yakin bahawa UMNO dan Barisan Nasional akan mendapat mandat yang besar dalam situasi dan juga senario semasa? Kalau lihat momentum yang dibina oleh UMNO BN, ya, menerusi PRN Melaka, Johor, kemudiannya kita lihat mood rakyat itu seolah-olah sudah bosan dengan politiking sepanjang masa dan mereka hanya tak apa berserah kepada kerajaan yang sebelum ini yang dilihat. Kerana kita lihat Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, sekarang Keluarga Malaysia sudah ada track record masing-masing. Maka sudah pasti sebuah kerajaan yang telah lama mentadbir negara sebelum ini, mereka melihat bahawa inilah yang sesuai dikembalikan. Kerana mereka tidak mahu lagi fikir tentang kekusutan politik, siapa akan jadi Perdana Menteri pada esok hari, ya, bergelut pergi menghadap si Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Rakyat terlalu runsing, gelisah dan kusut dengan politik yang tidak menentu ini. Maka saya lihat rakyat mahukan satu keadaan aman untuk kehidupan mereka. Mereka tidak mahu lagi kusut dari segi pemikiran tentang politik negara yang kucak-kacir. Dan saya lihat sebenarnya kalau momentum daripada Melaka, Johor, kemudiannya tiba-tiba kita dikejutkan dengan pembubaran parlimen, ya, itu akan memberi peluang kepada UMNO BN. Tetapi apa yang berlaku hari ini sebenarnya sedikit merencat, ya, merencatkan momentum sedia ada disebabkan oleh isu-isu melibatkan rakyat.
misalnya isu harga ayam, ya, harga barang, ya, kemudiannya subsidi minyak botol itu ditarik balik, dan isu-isu kehidupan melibatkan sara hidup. Jadi keadaan ini sebenarnya tidak memberi satu kelebihan semula kepada BN. Maka sebab itulah saya kata tidak boleh tergesa-gesa mengadakan pilihan raya, dan tidak boleh terlalu lambat. Dan dalam tempoh yang sesuai, saya melihat dalam tempoh bulan Oktober dan ke atas itu sesuai sebelum Januari. Tapi alasan yang dimainkan dengan begitu meluas sekali disebabkan oleh situasi ekonomi yang dihadapi sekarang ini. Masalah pandemik pun belum selesai, walaupun kita bergerak ke endemik sekarang ini, ke fasa endemik. Tetapi ramai yang memberi pandangan dan juga pendapat mengatakan bahawa sekiranya pilihan raya umum yang ke-15 ini diadakan lebih awal dan berjaya membentuk kerajaan, mungkin ataupun mereka yakin bahawa segala masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara sekarang ini akan dapat diselesaikan. Tidakkah itu keyakinan yang luar biasa sebenarnya, Doktor? Haji, sebenarnya mustahil untuk kita dapat satu mandat yang terlalu besar, ya, kerana kita lihat ada dinamik politik di negara kita dengan wujudnya undi 18, kemudiannya undi automatik, dan kita lihat kesedaran politik yang terlalu tinggi hari ini, sehingga kita lihat di kawasan pedalaman pun makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sebelum ini hanya bergantung kepada surat khabar, ya, media arus perdana, tetapi hari ini sudah terbuka pemikiran mereka melalui maklumat di internet yang sebenarnya sangat memberi kesan kepada senjata politik kepada orang politik. Maka saya lihat mustahil untuk mendapat satu mandat yang luar biasa, kerana kita ada 222 kerusi, dan saya tidak menjangka UMNO BN mampu untuk mendapat sehingga 200 kerusi. Sekurang-kurangnya saya menjangkakan, ya, lebih kurang 160 kerusi itu paling tinggi. Itu berdasarkan kepada kerjasama dengan Sarawak. Ya, kalau keadaan ini, ya, berlaku, sekurang-kurangnya saya lihat walaupun ada parti-parti politik yang lain, misalnya kita ada PH, Perikatan Nasional, dan BN, tetapi gabungan-gabungan parti politik ini sebenarnya memerlukan mandat yang dominan, ya, di parlimen, supaya keyakinan pelabur itu mampu untuk ditingkatkan, dan kita melihat bahawa keadaan kestabilan bukan sahaja politik tapi juga ekonomi juga mampu kita gerakkan semula, ya, kerana kita sudah terlalu lama dalam era COVID-19. Kita tidak boleh lagi duduk dan menunggu secara perlahan untuk kita naikkan semula ekonomi negara kita. Selain daripada desakan dan juga kegairahan desakan daripada BN sendiri, terutamanya daripada UMNO sendiri, kalau kita lihat, Doktor, sesuatu yang agak menarik jugalah. Kalau kita lihat parti-parti politik di dalam gabungan PH misalnya, dan juga PN misalnya, mereka seolah-olah tidak begitu mendesak supaya pilihan raya umum ke-15 ini diadakan secepat mungkin. Kenapa? Saya lihat sebenarnya ada masalah dalaman, ya, dalam PH itu sendiri. Ya, jelas kita lihat selepas pemilihan PKR, ya, walaupun kita mendengar kenyataan oleh Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa beliau menghubungi Rafizi setelah menang, ya, jawatan timbalan presiden, tetapi itu sebenarnya tidak menjadi penawar kepada ahli-ahli PKR untuk kembali bertaut semula hubungan mereka. Sudah ada perpecahan dalaman, ya, dan kita lihat dalam DAP itu sendiri, ya, apabila berlakunya peralihan jawatan daripada seorang yang telah lama memiliki yang telah menyatakan bahawa ingin besar, itu membuka satu empire baru kepada kumpulan-kumpulan baru dalam DAP itu sendiri, dan kita lihat amanah juga selepas tidak menjadi kerajaan sudah semakin perlahan, ya, dalam politik negara. Maka kita lihat ini sebenarnya yang menyebabkan tidak ada kegairahan dalam kalangan Pakatan Harapan untuk masuk dalam pilihan raya yang kada segera, dan mereka sejak awal lagi dalam perjuangan politik parti-parti pembangkang, ya, mereka memperjuangkan satu perkataan yang sangat penting di hati mereka, iaitu rakyat. Ya, apa sahaja yang boleh
boleh diketengahkan melibatkan isu rakyat, maka itu menjadi modal politik mereka. Dan sudah pasti kalau rakyat tidak mahu pilihan raya umum segera ketika negara berhadapan dengan masalah ekonomi dan kehidupan masyarakat yang tidak menentu, maka mereka akan memihak kepada rakyat. Ya, jadi tidak terlalu gairah untuk mengadakan pilihan raya dan mereka akan ikut rentak rakyat supaya dilanjutkan ya pilihan raya mungkin sehingga Julai tahun hadapan supaya rakyat selesa dengan aspirasi mereka. Rakyat mahu ya pemimpin parti politik yang faham tentang perjuangan kehidupan rakyat berbanding dengan mereka bergelut politiking sepanjang masa ya siapa nak jadi Perdana Menteri, dan kita lihat ketidaktentuan selepas Datuk Seri Zuraida meninggalkan Bersatu. Jadi ini meletihkan pemikiran rakyat sebenarnya. Meletihkan pemikiran rakyat. Ini sesuatu yang penting sebenarnya. Saya nak dapatkan pandangan pada doktor sendirilah. Kita nak petik balik apa yang doktor sebut tadi tentang kegairahan rakyat itu sendiri. Secara umumnya dari pemerhatian doktor sendiri, apakah rakyat juga sebenarnya begitu excited, begitu gairah sebenarnya untuk menghadapi PRU ke-15 ini? Dulu ya Haji, kita lihat bagaimana rakyat sungguh berminat dengan politik. Ya, kita lihat tahun 1998-99 reformasi, kemudiannya bergerak kepada keterbukaan maklumat. Rakyat begitu gembira dengan keterbukaan demokrasi, meraih demokrasi, dan mereka juga boleh terlibat, tidak ada sekatan-sekatan. Ya, kalau kita lihat sebelum ini zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri keempat, ada sekatan-sekatan tertentu dan rakyat rasa terpinggir dalam politik negara. Tetapi apabila ruang itu dibuka secara perlahan-lahan dan rakyat merasakan bahawa mereka ini adalah sebahagian daripada politik negara berbanding dengan doktrin pemikiran sepanjang masa dengan propaganda politik, agenda setting yang ada dalam kalangan rakyat itu melalui kerajaan. Jadi mereka lihat bahawa apabila diberi ruang tersebut, ya, mereka begitu gembira ya sehinggalah tahun 2008 ya satu tsunami politik negara dicetuskan oleh rakyat, kemudian meningkat hingga tahun 2018. Tetapi apabila mandat ataupun boleh kita katakan apa yang diberikan oleh rakyat itu boleh saya katakan bahawa telah berlaku rompakan ya di tengah jalan itu mengikut kata Pakatan Harapan ataupun apa yang telah diputuskan oleh rakyat pada ketika itu tidak digemari oleh rakyat, ya, akhirnya menyebabkan mereka kecewa dengan perkembangan politik negara. Jadi mahu tidak mahu itulah sebenarnya perjalanan politik yang akhirnya merencatkan kegairahan rakyat untuk terbuka ataupun terlibat serta dalam politik negara, yang akhirnya mereka menetapkan berikan siapa nak keluar mengundi silakan, tetapi kami sudah bosan dengan politik dan perkembangan politik negara. Kerana yang pertama, pemimpin lama yang masih ada dalam politik negara, parti-parti politik yang tidak mahu berubah pemikiran mereka. Yang kedua, corak dan budaya politik yang masih kekal dalam arena politik negara. Dua perkara ini sebenarnya menyebabkan pelapis ataupun undi 18 ataupun mereka yang masih lagi berstatus belia bosan dengan perkembangan politik negara. Tanyalah siapa-siapa di luar sana, kecuali penyokong-penyokong tegar parti politik. Sebab itu kita lihat dalam PRN Melaka, Johor, peratusan keluar undi di bawah 70%. Ya. Ini sungguh mengecewakan kerana kita terbuka dalam konteks demokrasi, ya, dan kita dididik dengan keterbukaan demokrasi di peringkat sekolah hingga hari ini, tetapi kesannya itu tidak terlalu meluas. Okey, kita juga nak tersentuh nanti sekali lagi tentang kegairahan rakyat ini. Tetapi sebelum itu, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita ini. Ridwan dari Pulau Pinang, seperti biasalah sudah pun berada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya ingin bagi sikit pandangan. Silakan. Mengenai adakah PRU 15 perlu diteruskan? Okey, saya tengok kalau dari segi politik kalau buat pilihan raya pun kemungkinan tak dapat tutup sebab kita tengok sebab rakyat tadi ada
apa doktor kata apa meletihkan pemikiran rakyat. Bila meletihkan pemikiran rakyat pun sudah boring lah dengan politik. Sebab tengoklah yang kita buat apa pilihan raya baru ni. Mula-mula parti A, kemudian pergi PN, kemudian pergi BN. Bertukar tak sampai setahun dia sudah berubah-ubah. Itu dari segi ekonomi tengok bila kerajaan yang baru pegang dia tengok dia nak naik harga around 95. Kemudian harga minyak dah naik macam contohnya harga barang dah naikkan. Kemudian nak tarik subsidi lagi. Kemudian rakyat kata tengok pegang kerajaan baru semua barang naik. Jadi menekankan rakyat. Rakyat jadi macam ada lemah untuk pergi turun mengundi nanti. Okey Ridwan. Dari segi ya. Ridwan dengar suara saya. Ridwan dengar suara saya ya. Ya, dengar. Okey, saya nak tanya juga Ridwan, pandangan Ridwan sendirilah. Kita ambil contoh di Pulau Pinang lah. Saya tahu Ridwan dari Pulau Pinang. Macam mana dengan reaksi rakyat Pulau Pinang sendiri kalau PRU 15 ini, apakah mereka mahu supaya segera diadakan ataupun setakat ini mereka katakan apa yang ada sekarang ini masih lagi dalam keadaan terkawal? Duan. Okey, bagi pandangan saya kalau di negeri Pulau Pinang apa wajar diadakan semula. Teruskan PRU 15 lah. Rakyat telah boring dengan kerajaan yang sedia ada. Sebab benda-benda yang telah dijanjikan semuanya tak dibuat. Contohnya penggal pertama diorang buat elok bagi kepada rakyat semua. Penggal yang kedua diorang pegangan. Penggal kedua diorang buat juga. Penggal ketiga diorang telah menyisihkan kaum-kaum yang minoriti. Jadi kaum-kaum yang minoriti ni yang diorang tak puas hati terhadap kerajaan yang sedia ada. Okey. Itu pandangan saya. Jadi eloklah kita mengadakan PRU 15 ni secepat mungkin bagi seluruh Malaysia. Tapi kalau saya tengok kalau keadaan ni berlaku lagi untuk negeri Pulau Pinang saja, kita tengok macam di dalam pentadbiran negeri semua dipegang oleh kaum minoriti. Jadi sudut tu saya bagi pandangan lah. Minta ahli panel ulas dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga sebenarnya pandangan yang dilontarkan oleh pemanggil kita. Dan kalau anda juga ingin memberikan pandangan, gunalah kesempatan ini sebenarnya. Jadi dua talian itu masih kami buka sebenarnya kepada anda 032697 9767 dan juga 0326979768. Baik, apa kata kalau kita berehat dulu buat seketika Doktor ya, dan kembali nanti banyak lagi isu-isu dan juga persoalan-persoalan yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bercakap tentang kompromi politik dan keutamaan negara. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang kompromi politik dan keutamaan negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbagai Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran di UM. Baik, sesuatu yang penting juga yang ingin saya dapatkan komen daripada doktor lah. Tadi pun kita sentuh tentang kegairahan rakyat. Ini pun juga berkaitan dengan kegairahan rakyat, tetapi golongan undi 18 ni ini telah pun diluluskan. Dan apakah doktor menjangkakan bahawa dengan adanya undi 18 ini mungkin akan memberikan satu senario yang berbeza dalam politik Malaysia melalui PRU 15 nanti? Kita melihat sebenarnya kalau undi 18 itu benar-benar beri impak yang besar kepada dinamik dan perubahan politik negara, sudah pasti PRN Johor itu memberikan satu keputusan yang luar biasa daripada status quo yang sebelum ini. Tetapi kita gagal melihat analisis yang tepat pada ketika itu kerana undi 18 telah memberikan satu keputusan yang berlainan daripada jangkaan. Kita menjangkakan akan ada sebuah kerajaan yang berbeza dengan sebelumnya, tetapi akhirnya undi 18 memberikan satu kesan, iaitu mereka tidak mengeluarkan perasaan mereka dan tidak menunjukkan tindakan mereka itu melalui kotak-kotak undi dalam PRN negeri Johor. Sebab itulah kita lihat
dalam PRN Negeri Johor, Parti Muda itu tidak memberi impak yang besar. Hanya menang satu kerusi di Puteri Wangsa, dan satu kerusi itu pun Pakatan Harapan kita lihat di AP tidak bertanding di situ. Maka memberi satu lampu hijau kepada Muda untuk menang di kawasan tersebut. Tetapi kita lihat kalau menjelang PRU 15, keadaan yang sama, mood rakyat termasuklah undi 18 itu sama, situasi apa yang berlaku di negeri Johor itu akan berulang dalam PRU 15 yang akan datang. Kita tidak boleh memaksa mereka yang berumur 18 tahun ke atas untuk keluar mengundi, tetapi kita boleh memujuk, mempengaruhi, kerana rakyat faham di luar sana, Haji. Rakyat sudah terlalu bosan, letih, dan tidak ada kegarahan yang luar biasa untuk keluar mengundi, seolah-olah inilah pesta demokrasi yang ada di negara kita. Maka apa yang boleh dilakukan seperti yang saya katakan di awal tadi, iaitu reset politik. Reset politik ini boleh bermula dengan parti-parti politik itu sendiri, dengan memberi persaraan awal kepada pemimpin-pemimpin yang sudah lama terlibat dalam parti politik, yang sudah berusia dalam parti politik tersebut, memberi satu nafas baru kepada parti politik, dan akhirnya saya melihat undi 18 mereka yang belia akan kembali teruja untuk keluar mengundi dan memilih pemimpin-pemimpin baru. Kalau kita terus kekal dengan pemimpin-pemimpin lama yang masih lagi berlingkar dalam aliran politik yang sama, rakyat melihat kalau mereka keluar mengundi pun tidak memberi kesan apa. Tidak ada untungnya untuk mereka keluar mengundi, kerana mereka tidak boleh ubah keadaan yang sama juga. Ini membosankan, meletihkan seperti yang saya katakan sebentar tadi. Jadi reset politik itu perlu bermula daripada parti politik itu sendiri, kena ada political will. Political will ini sangat penting, kerana jika kita ada political will, ini menunjukkan kita merupakan seorang negarawan yang berjiwa besar. Tapi kita susah nak jumpa negarawan yang berjiwa besar. Sudah bertanding 2 penggal cukup kita berikan kepada pelapis baru. Tidak ada. Susah untuk kita lihat di negara kita. Kerana kita lihat ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin hanya mengejar kedudukan, jawatan. Kalau tidak meneruskan penggal mereka sebagai ahli parlimen, habislah hulu balang orang-orang kanan politik mereka, dan ini akan memberi kesan pada perniagaan, jawatan. Dan saya lihat political will itu sangat penting, yang pertama. Juga dalam memperkenalkan akta lompat parti. Ini sebenarnya akan memberi satu impak positif. Kalau kita segerakan akta lompat parti ini, tidak wujud lagi gejala lompat parti pada satu ahli parlimen daripada parti ini ke parti lain, dan meruntuhkan kerajaan. Walaupun dalam konteks demokrasi kita memberikan ruang untuk kita berorganisasi ataupun menyertai mana-mana parti politik, tetapi jika penyertaan perpindahan hijrah itu, perkataan-perkataan yang digunakan untuk menghalalkan tindakan itu digunakan, meruntuhkan kerajaan, mana-mana kerajaan, ini akan menyebabkan rakyat akan terus bosan, dan mereka akan kekal dengan keputusan mereka. Biarlah orang lain keluar mengundi, dan mereka tidak mahu terlibat dengan proses demokrasi dan politik di negara. Okey, cuba kita dengar pula pendapat daripada seorang lagi pemanggil yang ada di talian sekarang ini, Harry Yusof dari Perak, difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Harry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, Ya, saya Muhammad Khair dari Gunung Senanggul, Perak. Cuma saya ingin berkongsi pendapat saya tentang mungkin PRU 15 yang akan diadakan pada bila masa, pada tahun ini ataupun tahun depan. Cuma kalau kita lihat, saya berpendapat bahawa kita minta supaya PRU yang akan datang, PRU 15, tidak berlaku seperti PRU 14 yang berlaku ketidaktentuan, berlaku lompat parti di kalangan ahli parlimen. Ini sudah tentu memberi ketidakstabilan kepada politik, sistem politik negara itu sendiri. Jadi kita melihat PRU 15 ni tidak berlaku lagi soal membeli undi, ada ahli parlimen di kalangan yang
lompat parti dan ini mencetuskan ketidakstabilan. Ini yang menjadi masalah. Saya fikir bahawa akta lompat parti itu perlu disegerakan, perlu digubal dan diluluskan di Parlimen supaya gejala-gejala buruk dan negatif di kalangan ahli politik kita, ahli Parlimen, adun kita dapat dielak dan dibentras pada selepas PRU 15. Kita tidak mahu bahawa lepas PRU 15 berlaku lagi ketidakstabilan politik dalam negara disebabkan oleh gejala-gejala yang dilakukan sendiri oleh ahli politik. Itu yang paling penting. Bagi saya penting, Datuk. Ya, okey. Ya, Ri, saya juga nak tanya Khairi lah. Khairi mewakili ataupun menjadi ahli mana-mana parti politik di Perak? Ya, saya mewakili ahli parti, mungkinlah ahli parti tertentu di pihak kerajaan. Jadi saya merasakan bahawa kita tengok politik hari ni, budaya politik terutamanya di kalangan ahli politik Melayu itu sendiri, saya nak sebutkan bahawa cukup membimbangkan kita. Kalau kita bimbang bahawa gejala-gejala yang tidak baik, yang buruk ini akan berterusan, dan ini mencetuskan satu ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan dari segi ekonomi. Lebih-lebih lagi kita menghadapi pandemik COVID-19 yang masih lagi berlangsung dalam konteks negara kita. Jadi saya fikir itu penting, kestabilan politik. Betul. Kita tidak mahu selepas PRU 15 seperti juga PRU 14. Itu yang paling saya membimbangkan kita lah. Jadi saya minta itu yang perlu difikirkan oleh semua ahli politik dan ahli parlimen, adun dan sebagainya, supaya politik kita stabil dan ekonomi kita dapat dibangunkan, dan sekaligus ia dapat memberi sumbangan yang positif yang memberangsangkan kepada ekonomi, politik dan negara secara keseluruhannya. Itu cukup penting. Okey. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak Syahri. Satu pandangan ataupun pendapat yang cukup bernas sebenarnya. Dan saya nak kembali semula daripada persoalan yang dibangkitkan tentang lompat parti inilah. Kita tadi pun Ridwan dari Pulau Pinang juga menyentuh bahawa dia menjangkakan bahawa kalaupun PRU 15 itu diadakan, macam Doktor sebut jugalah, mungkin akan ada parti, mungkin tidak ada sebenarnya mana-mana gabungan parti politik yang akan mendapat two-third majority, dan itu akan memberikan masalah. Jadi dendangan lagu yang selalu dimainkan masa saya kecil-kecil dulu, lompat si kata lompat, apakah itu akan berterusan? Itu jangkaan doktor yang mengatakan bahawa kalau akta lompat parti ini tidak dikuatkuasakan, pemanggil dari Perak juga menyebut bahawa itu perlu dilaksanakan segera. Ubat kepada gejala lompat ini akta lompat parti. Kalau ubat ini diperkenalkan dan dirawat segera dalam politik negara, kesan itu adalah baik kepada perkembangan masa depan politik negara. Dan jika dilewat-lewatkan, saya risau keadaan yang sama seperti PRU 14 yang sebelum ini akan terus berlaku. Dan sebab itulah saya nyatakan di sini, kita politik negara ini perlu ada political will. Kalau kita bercakap tentang sesuatu perubahan, kita perlu laksanakan dengan kadar segera. Misalnya kita teragak-agak bila nak buat pilihan raya. Kalau kita lihat di Amerika, itu telah ditetapkan bila tarikh pilihan raya presiden. Sekurangnya kita lepas pilihan raya kita bekerja. Kita tidak memikirkan tentang apa-apa masalah politik. Kalau kita buka surat khabar ni, mana-mana portal, setiap hari masih ada lagi perbincangan politik. Betul. Walaupun esok sudah pilihan raya, kemudiannya lusa itu kita sudah ada keputusan, sudah bentuk kerajaan, tetapi perbincangan politik itu di negara kita berpanjangan dan berlarutan. Sebab itulah kita kena bantras politicking, perkara-perkara yang boleh merencatkan proses pembangunan negara. Kalau kita 24 jam bercakap tentang politik, bila masa kita nak bercakap tentang ekonomi orang Melayu, negara kita, dan membangunkan Malaysia supaya kita standing dengan negara lain. Sebab itulah saya lihat perlu ada satu keseriusan kepada pemimpin-pemimpin negara kita, supaya tepat keputusan itu dibuat. Pilihan raya bila, kemudiannya apa yang nak dibantu kepada rakyat, bukan setakat kita bagi sumbangan kecil-kecilan hingga akan mengakibatkan rakyat tu melarat. Kalau kita nak bantu rakyat, kita bantu dengan kaedah boleh melestarikan kehidupan mereka. Kalau kita bawa RM50 sekarang ke mana-mana pasar raya di luar sana, Haji, berapa sangat barang yang boleh kita beli. Betul. Jangan kita terus menerus memancing rakyat
melarat dan menyebabkan kehidupan mereka itu melarat, dan itu untuk sokongan kepada pilihan raya khususnya kepada parti-parti politik. Itulah satu kesilapan besar dalam kalangan pemimpin. Ubahlah budaya politik yang sebelum ini sebenarnya memancing rakyat. Ya, kita memberi kehidupan kepada rakyat, kita memberi satu maklumat yang tepat kepada rakyat supaya mereka dapat menentukan masa depan negara dan pemimpin yang boleh memimpin negara. Sebab itulah saya lihat hari ini semakin hari semakin banyak isu-isu politik, bukan saja isu ekonomi bertengkar dalam parti politik sendiri. Kita lihat hari ini yang melibatkan Datuk Nur Jazlan dengan beberapa pemimpin parti UMNO itu. Ini menggambarkan satu situasi politik yang tidak sihat. Bila doktor sebut tentang apa yang berlaku dalam UMNO ketika inilah, walaupun ada desakan-desakan yang dilakukan baik melalui Perhimpunan Agung UMNO lebih awal dulu, kemudian Perhimpunan Agung Khas yang diadakan beberapa bulan yang lalu, desakan itu masih lagi berterusan supaya pilihan raya umum yang ke-15 ini diadakan secepat mungkin. Tetapi yang agak menarik sebenarnya bagi saya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak memberi komen yang menentukan memang kita nak adakan pilihan raya umum yang 15 ini secepat mungkin. Apakah ini juga sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita perkatakan? Sudah pasti kalau saya berada di kedudukan Datuk Ismail Sabri itu, beliau dilema bagaimana kenaikan beliau dalam kerajaan itu bersama-sama dengan kerajaan Perikatan Nasional dengan terhutang budinya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagaimana takut peringkat beliau daripada Menteri Pertahanan, kemudiannya sebagai timbalan Perdana Menteri, kemudiannya rezeki terpijak sebagai Perdana Menteri. Ini mengakibatkan, saya jelas nyatakan sudah ada terhutang budi politik dengan pemimpin-pemimpin daripada Parti Bersatu, kemudiannya daripada PAS dan kumpulan Putrajaya yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi ini menyebabkan muncul dilema bila kita nak ikut keputusan parti ataupun nak ikut keputusan kabinet. Parti yang meletakkan seseorang itu menjadi Perdana Menteri, ada jawatan dalam parti, tetapi pada waktu yang sama kabinet ini kolektif. Perdana Menteri juga bertanggungjawab kepada kabinet. Maka dilema ini sebenarnya menyukarkan keputusan itu dilakukan, apatah lagi bukan saja musuh dalam UMNO itu sendiri, tetapi musuh daripada parti pembangkang dengan terikat MOU-nya, walaupun tidak terikat daripada aspek perundangan, tetapi dari sudut etika itu jelas. Ini akan memberikan kesan yang negatif kepada kerajaan kalau tidak ikut kepada memorandum yang telah ditandatangani. Maka inilah sebenarnya rantaian yang mengikat kepimpinan negara sukar untuk buat keputusan, termasuklah PAS sendiri. Kalau kita lihat bagaimana begitu lantangnya PAS sebelum menyertai kerajaan, tetapi apabila mewujudkan sebuah kerajaan gabungan, jadi kelantangan itu perlu diredakan. Kerana kita bersama-sama bentuk kerajaan, bukan kita kerajaan dominan. Maka itulah sebenarnya perkembangan politik yang berada di pihak Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Mau tidak mau kena juga meneruskan daripada mereka menyerahkan kedudukan kerajaan itu pada parti pembangkang. UMNO juga kena ingat, Presiden dan mereka daripada kumpulan 15 itu perlu ingat, jika berlebih-lebihan menekan Perdana Menteri, berkemungkinan rakyat bosan kepada UMNO BN dan akhirnya kerajaan itu akan kembali kepada Pakatan Harapan. Jadi dalam konteks sekarang perlu berhati-hati semua pihak, seolah-olah ada pisau di leher yang akan menghiris sesiapa sahaja, kerana keputusan untuk menghiris itu sebenarnya ada pada rakyat. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Mungkin ada yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Arifin dari Terengganu sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Arifin. Waalaikumsalam Datuk. Ya, saya. Ini saya nak bagi pandangan sikit Datuk ya. Silakan. Okey, sekarang ni saya dah berumur 60 tahun Datuk. Saya dah lalui banyak pilihan raya lah kira-kiranya. Okey, pandangan saya sekarang ini untuk ahli-ahli politik terutamanya. Sekarang ni sebab saya pun selalu juga berbincang dengan kawan-kawan. Sekarang ni seolah-olah bagi rakyat biasa macam saya dah tak percaya kepada ahli-ahli politik. Memang tak percaya, hampir-hampir tak percaya langsung.
Sebab kadang-kadang bercakapnya lain, buatnya lain. Tapi masalah rakyat cuma digunakan untuk dibebel mulut saja. Tak rasa langsung masalah rakyat yang sebenarnya macam mana penderitaan rakyat. Sebab tu saya kata pilihan raya memang perlu diadakan, tapi rasanya untuk pilihan raya yang akan datang PRU 15, saya rasa peratus keluar mengundi, saya rasa memang jauh sangat menurun lah. Pasal pilihan rakyat untuk ahli-ahli politik memang kira hampir pupus dah. Bagi saya, sejak saya tak tahu hari nanti, rakyat akan memilih calon daripada parti-parti yang tidak berparti, calon bebas umpamanya, yang ada kredibiliti. Sebab untuk ahli-ahli politik yang berparti ni, kadang-kadang kita dah muak dah. Ben, saya nak dah muak dah, jemu dah. Saya nak tanya Arifin satu soalan, Ben. Ini berkaitan dengan Terengganu lah, kalau lah PRU 15 diadakan dan kalau lah betul menjadi kenyataan bahawa UMNO nak pergi Solo, PAS juga nak bertanding secara solo. Macam mana dengan pendirian pengundi-pengundi di Terengganu sendiri? Kemana mereka nak sokong? Nak sokong UMNO ke nak sokong PAS kalau ada pertembungan satu lawan satu misalnya? Terima kasih soalan ni. Memang saya pun dah tunggu-tunggu. Pandangan saya pun dah bincang dengan kawan-kawan untuk semasa hari inilah. Kalau diadakan PRU yang masa terdekat ni, saya rasa peluang UMNO untuk ambil alih Terengganu itu memang cerah lah kalau betul-betul berlaku pertembungan. Sebab ahli-ahli politik sekarang ni kadang-kadang, kalau kata senangnya, kadang-kadang memelihara tekok sendiri je. Tak mendekati rakyat. Tak menjewai masalah rakyat. Itu yang paling senang dicakapkan lah. Sebab lepas saja pilihan raya, kadang-kadang tak nampak langsung wajah-wajah pemimpin-pemimpin politik. Tapi bila dekat saja pilihan raya dah sampai ke rumah nak dukung anak, itu dah lakonan-lakonan politik. Yalah, biasa. Jadi kita sebagai orang dah tua ni, kadang-kadang benda-benda macam ni dah jemu dah tengok. Dah meluak dah. Betul, memang rasa kasarnya dah meluak dah. Jadi saya rasa mudahnya pemimpin-pemimpin politik tak perlulah nak nasihatkan rakyat. Sepatutnya rakyat pula yang menasihati pemimpin-pemimpin politik. Cukup-cukuplah. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Arifin dari Terengganu. Satu lagi pandangan yang cukup ikhlas sebenarnya diluahkan. Ini yang doktor sebut tadi lah. Mungkin rakyat juga sudah muak sebenarnya dengan politiki yang terlalu berlebihan dan sebagainya. Tapi tadi kembali semula kepada apa yang doktor sebutlah, jangkaan doktor lah, tarikh ataupun bulan yang sesuai sebenarnya untuk mengadakan PRU ke-15 ini, bila agaknya, dan apakah negara kita sendiri berkemampuan sebenarnya dari segi keuangan untuk mengadakan pilihan raya umum ini secepat mungkin. Sekarang kita berada di penghujung Jun, dan kita akan memasuki bulan Julai. Dalam tempoh Julai, Ogos ini kerajaan perlu menangani isu-isu misalnya harga barang, kestabilan ekonomi, kerana ini sebenarnya akan menyekat kepada satu kegairahan rakyat untuk meraihkan demokrasi. Dan pada Oktober dijangka pembentangan belanjawan, dan saya melihat ini sebenarnya adalah satu belanjawan pilihan raya yang perlu all out oleh pihak kerajaan supaya mereka mendapat satu sokongan yang besar daripada rakyat. Dan sewajarnya pada November itu waktu yang sesuai, kerana kita lihat sudah ada perancangan dalam bajet 2023. Rakyat melihat apa yang hendak dilakukan oleh kerajaan, dan pada waktu yang sama mereka dapat melihat apa yang mereka akan dapat pada tahun depan. Jadi dalam November itu sesuai dengan cuti sekolahnya, kita lihat mood rakyat itu dalam keadaan kembali bertenang, tetapi dengan syaratnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, isu-isu rakyat perlu ditangani dalam tempoh 2-3 bulan sekarang. Kalau dilewat-lewatkan, saya lihat ini tidak akan beri kesan yang baik kepada kerajaan hari ini dan juga kepada Pakatan Harapan. Sudah pasti pembangkang memerlukan masa untuk merawat luka politik mereka. Kerana mereka hari ini sudah tercedera teruk dengan apa yang berlaku pada kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Dan hari ini saya menulis di Berita Harian muka surat 10, Terengganu, Kedah, PAS sukar
untuk kembali menjadi kerajaan. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Cik Arifin tadi daripada Terengganu, ya, itu sebenarnya cerapan yang kita lakukan di kedua-dua negeri. Kerana berbanding dengan Kelantan, kita lihat pada tahun 2008 dan 2014, 2018, ya, walaupun serangan-serangan politik daripada luar kepada kerajaan Kelantan, tetapi daripada 45 kerusi, PAS berjaya mendapat 33 kerusi, 37 kerusi. Itu serangan-serangan politik yang berlaku, tetapi mereka mampu untuk terus kekal sebagai kerajaan yang dominan di Kelantan, disebabkan oleh faktor ketokohan, ya, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz dan Datuk Ahmad Yaakob sekarang. Itu sebenarnya model politik Kelantan yang ada. Tetapi di Terengganu dan Kedah, PAS tidak ada model apa pun. Pendirian ahli-ahli PAS sendiri secara ikhlas Dr. Muhammad, ya, apabila bekerjasama dengan UMNO dalam apa yang disebut sebagai muafakat nasional yang dikatakan tidak lagi menjadi realiti sekarang ini selepas pilihan raya negeri Melaka dan juga di Johor misalnya, apakah macam doktor sebutlah bahawa sokongan pengundi kepada PAS sendiri mungkin akan menurun, merosot dan sebagainya, tetapi di mana kelemahan PAS sebenarnya yang mengakibatkan mungkin penyokong-penyokong parti PAS ini sendiri telah mula kendor sokongan mereka? Politik PAS ini perlu pragmatik dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kerana kita perlu menyesuaikan ya perjuangan politik itu dengan keinginan dan aspirasi rakyat. Ya. Dan sudah pasti ahli-ahli PAS sebenarnya sukar untuk menerima hakikat bahawa mereka nak bekerjasama dengan UMNO sebelum ini dalam konteks penyatuan ummah. Tetapi usaha oleh pemimpin-pemimpin waktu tersebut yang merelevan dan merasionalkan tindakan tersebut, itulah sebenarnya menyebabkan mereka kendur dan mereka sebenarnya sangat suka dengan apa yang berlaku khususnya kepada orang Melayu. Tetapi tiba-tiba berlaku perpecahan, ya, pecahan misalnya dalam muafakat nasional itu sudah ada beberapa aliran. Inilah yang mengakibatkan mereka bercampur bau perasaan. Sama ada mahu lagi bersama dengan muafakat nasional ataupun terus walak kepada pemimpin. Tetapi dalam konteks sekarang, jalan yang paling mudah untuk ahli-ahli PAS iaitu tidak turun mengundi. Tidak membuat satu keputusan yang jelas dan mereka berkecuali, dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS dulu. Apabila mereka tidak bersetuju dengan kepimpinan tertinggi, mereka tidak menyatakan penentangan secara terbuka. Ya, mereka memilih untuk mendiamkan diri dan berkecuali dengan era kepimpinan pemimpin PAS waktu tersebut. Jadi saya melihat sudah pasti ahli-ahli PAS akan mengambil, ya, majoriti ahli-ahli PAS akan mengambil pendirian berkecuali dan tidak menentang kepimpinan, walaupun mereka melihat ada keuntungan untuk dalam konteks muafakat nasional. Tetapi itulah sebenarnya terbiah yang ada dalam PAS, dan bagi saya kita lihat akan beri kesan besar kepada negeri-negeri misalnya di Kedah, ya, Terengganu, ya, dan di Kelantan itu tidak ada masalah sebab di Kelantan itu sudah sebati jiwa PAS dalam rakyat Kelantan. Okey, kalau kita lihat dengan pelbagai langkah-langkah ataupun inisiatif yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika inilah, khususnya dengan memberi pelbagai bantuan kepada rakyat yang sedang menghadapi kesulitan disebabkan oleh faktor ekonomi, membenarkan pengeluaran dari KWSP sebagai satu contoh yang cukup baiklah, dan kemudiannya mewujudkan apa yang disebut sebagai falsafah keluarga Malaysia. Tetapi apakah ada juga yang berpandangan dan berpendapat bahawa apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini seolah-olah dalam usaha untuk memancing sokongan dan juga undi daripada rakyat Malaysia, daripada pengundi-pengundi kita. Sejauh mana Doktor melihat perkara ini? Dalam tempoh selepas pengumuman demi pengumuman yang diberikan oleh Datuk Ismail Sabri, misalnya pengeluaran KWSP, walaupun sebelum ini tidak digemari oleh Menteri Kewangan, kemudiannya dengan pemberian tol percuma, ya, ketika Aidilfitri itu telah menukar mood rakyat, ya, kepada yang sederhana kepada cenderung kepada kerajaan. Mood itu gembira dengan apa yang diberikan oleh kerajaan, dan dalam tempoh selepas pemberian itu jika dilaksanakan pilihan raya, saya yakin, ya, UMNO BN sudah ada kelebihan. Tetapi apabila kita lihat dengan isu-isu ekonomi semasa, ini tidak memberi satu kelebihan semula kepada kerajaan, dan perlu
sepenuh semangat perlu keluar dengan apa saja senjata yang ada, ya, misalnya kita lihat bantuan dinaikkan, ya, kemudiannya subsidi diterangkan oleh Perdana Menteri sendiri keluar untuk mengumumkan apa yang perlu dilakukan atau apa yang nak diberikan oleh kerajaan. Sepatutnya itu Menteri Kewangan atau Menteri Perdagangan Dalam Negeri pengguna, tetapi saya melihat PM merasai bahawa mood itu telah kembali berubah dan tidak menyelebahi kerajaan, maka beliau sebagai Parlimen itu perlu keluar sendiri untuk menetralkan keadaan rakyat yang sedang bercampur bau dan sudah kembali merasakan bahawa mereka sedang berhadapan dengan masalah yang seperti sebelum ini. Cuba kita bercakap secara ringkas sikit. Ini tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang sendiri. Negeri kita macam mana agaknya kalaulah PRU15 diadakan? Apakah sesuatu yang menarik akan berlaku ataupun ianya akan kekal? Saya lihat di Pulau Pinang itu banyak kerusi bandar. Ya, kerusi bandar kita sedia maklum bahawa DAP Pakatan Harapan menguasai, ya, kawasan-kawasan tersebut, dan hanya kawasan-kawasan di seberang itu dikuasai oleh parti-parti Melayu, ya, UMNO, Amanah, ya. Dan ini sebenarnya memberi satu dinamik politik kepada Pulau Pinang, dan kursi-kursi bandar yang banyak ini memberi satu kekuatan kepada Pakatan Harapan dan untuk membentuk sebuah kerajaan negeri di Pulau Pinang. Jadi saya nampak sukar untuk kerajaan di peringkat persekutuan hari ini walaupun ada jentera, ya, untuk menembusi ya keadaan politik Pulau Pinang yang memihak kepada Pakatan Harapan. Dan kita lihat dulu ada Parti Gerakan, ya, kemudian Parti Gerakan itu tumbang di Pulau Pinang dan akhirnya diambil alih oleh DAP. Jadi masa yang lebih lama diperlukan oleh parti yang boleh menyaingi DAP di Pulau Pinang untuk mengambil alih kerajaan negeri. Mesti ada satu ciri-ciri seperti DAP, ya, misalnya MCA, tapi MCA belum lagi mencapai ciri-ciri tersebut di Pulau Pinang. Dan saya melihat 3 penggal lagi masih lagi bersama DAP di Pulau Pinang. Okey, kita di penghujung sebenarnya Dr. Muhammad Taufik, ya. Jadi sebelum kita berpisah, apa lagi yang ingin anda sampaikan bila kita bercakap tentang kompromi politik dan keutamaan negara ini? Silakan. Terima kasih Haji. Yang pertama, kita sebagai pemimpin negara ataupun rakyat, kita mesti ada satu sikap berjiwa besar dengan apa yang berlaku di persekitaran politik kita. Mahu tidak mahu, inilah demokrasi negara. Kita perlu hadapi dan kita perlu pastikan bahawa kita keluar mengundi untuk memastikan hak dan tanggungjawab kita itu sebagai rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai pemimpin mesti ada political will yang mampu untuk memberi satu perubahan baru kepada politik negara. Jangan kita sekadar membawa tradisi politik yang sebelum ini yang hanya berjanji dan menggula-gulakan rakyat, dan akhirnya rakyat bosan dengan pelbagai gabungan politik yang ada di negara kita, yang akhirnya memberi kesan besar kepada masa depan negara, dan impaknya telah nampak apabila anak muda diberikan peluang untuk undi 18, mereka tidak merealisasikan. Kerana apa? Mereka sudah bosan dengan politik negara. Tetapi dalam konteks hari ini, kita perlu fokus bagaimana untuk memberikan keselesaan, kesenangan kepada rakyat terlebih dahulu, berbanding dengan pilihan raya yang boleh kita pertimbangkan untuk dilewatkan sedikit selepas ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan doktor, dan kita harap kita akan bersama lagi, doktor, ya. Semakin hampir PRU15 nanti, mungkin kita akan dapat lagi membuat analisis yang menarik, dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada pemanggil-pemanggil kita yang juga berkongsi pandangan dan juga pendapat mereka, dan kami di Ruang Bicara cukup menghargainya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa kami juga ada janji yang selalu kami sampaikan kepada anda sebenarnya, tetapi janji itu sentiasa kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.